Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Selasa kepada semua rakan serta follower FB Soleha Mat Taha. Apa khabar anda semua hari ini? Sehat? Ceria? Masih bersemangat? Okey, Soleha doakan agar semua rakan serta follower FB Soleha Mat Taha sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada siapa yang sekarang yang join live Soleha? Boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan tak link FB live Soleha pada petang ini. Semoga lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Tajuk FB Live Soleha hari ini, hari yang ke-184 adalah kunci rezeki. Macam mana kalau kita jelas dengan kunci untuk membuka pintu rezeki? InsyaAllah kalau kita pegang kunci ni dan kita dapat jumpa kunci ni, insya-Allah kita dapat buka seluas-luasnya pintu rezeki masuk dalam kehidupan kita, insya-Allah. Okey, sebelum tu apa kata kita mulakan sharing ilmu Soleha pada hari ini dengan selawat dan juga doa, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey. Hai Nadia, hai Indah, hai Kak Zura Masri. Apa khabar anda semua hari ini? Semoga dalam keadaan ceria, kita stay at home dan insya-Allah quarantine time is a Quran time. Insya-Allah banyak-banyakkan amalan kita untuk kita sentiasa dalam redha dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Hai, waalaikumsalam Indah. Okey, tajuk Soleha hari ini adalah kunci rezeki. Apakah yang anda semua faham dengan kunci rezeki? Okey, Soleha akan explain secara terperinci dan mudah difahami, insya-Allah. Soleha ambil tajuk ini berdasarkan daripada tajuk terbaru dalam buku Rahsia Dikejar Rezeki. Insya-Allah memang sangat-sangat proven dan Soleha dah apply dalam kehidupan. Apa yang dimaksudkan dengan KUNCI, kunci? Kalau anda jelas dan faham maksud sebenar dan penerangan tentang kunci rezeki, insya-Allah rezeki akan mudah masuk, akan masuk melimpah ruah dalam kehidupan kita dan mendapat rezeki yang berkat, insya-Allah. Okey. K yang pertama adalah kejayaan. U adalah utama, N adalah nikmat, C adalah cinta dan I adalah ilahi. Kunci ini telah diberikan formula dengan bahasa yang simple dan mudah difahami, iaitu kejayaan, utama, nikmat, cinta, ilahi. Itulah huraian daripada perkataan kunci rezeki. Kalau kita nak berjaya dalam kehidupan kita, kita kena pegang satu kunci ni. Key of success is kejayaan, utama, nikmat, cinta, ilahi. Macam mana kita nak dapatkan cinta ilahi? Adakah anda faham kejayaan seseorang itu terletak pada sebuah redha? Anda faham tak konsep redha yang sebenar dalam kehidupan kita? Kalau anda faham dan jelas, alhamdulillah. Kalau kita redha, kalau kita bersyukur dan berterima kasih dengan apa yang telah Allah planning dalam kehidupan kita, insya-Allah kejayaan akan datang bergolek-golek dalam kehidupan kita dan yang paling penting, keberkatan yang akan kita peroleh sepanjang hidup kita. Kalau kita reda dengan ujian hidup kita yang Allah titipkan, ujian, musibah dan segala masalah yang berlaku, kita berbaliklah semula kepada Allah yang Maha memberi segala ujian. Allah bagi kita ujian untuk kita belajar untuk reda. Adakah kita benar-benar reda?
Redha ini adalah bila hati kita sentiasa mengucapkan syukur walaupun ujian melanda, walaupun kita diuji dengan sangat teruk, hati kita Allah yang pegang. Kita redha dan berterima kasih dan kita jalani hidup kita dengan penuh rasa kesyukuran, dengan penuh rasa kesabaran dan kita nak berjaya sama macam orang lain. Bukanlah bila kita kata kita redha tapi kita masih down, kita masih melayan kesedihan, kita masih melayan kelemawan. Tak. Redha yang sebenar adalah bila mana hati kita pasrah dan kita berterima kasih. Kita terima segala ketentuan Allah itu, kita terima dengan hati yang terbuka. Kita tak menyalahkan orang lain, kita tak menyalahkan Allah. Malah kita bersyukur masih diberikan peluang untuk hidup di dunia ini, insya-Allah. Okey, waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Adakah kita redha kepada setiap ujian yang hidup yang Allah berikan kepada kita hari ini? Kita kena faham tujuan kita hidup dekat dunia ini adalah untuk apa? Kalau kita faham, insya-Allah kita akan dapat kunci. Kunci sebuah kejayaan adalah redha. Dan bila kita redha, insya-Allah kita faham tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita yang utama adalah kita nak dekatkan diri dengan Allah. Yang pertama, kita nak dekatkan diri dengan Allah dengan kita melaksanakan apa yang Allah suruh dan kita meninggalkan apa yang Allah larang. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apa yang Allah suruh seperti solat, puasa, zakat, berbakti kepada ibu bapa, inilah yang kita buat. Apa yang Allah larang, hendaklah kita tinggalkan seperti mencuri, berzina, membunuh, memakan harta anak yatim, berlaku zalim kepada orang lain. Ini kita kena tinggalkan. Sebab Allah akan melaknat dan Allah akan menurunkan bala kepada mereka yang mengundang kemurkaan Allah dengan melakukan pelbagai maksiat, dengan melakukan pelbagai masalah sosial di luar sana yang semakin berleluasa dan semakin menyesakkan pandangan kita. Bila hari-hari banyak sangat berita, gejala sosial dan berlaku banyak pembunuhan sana sini, inilah kita berperanan hari ini. Apa tujuan kita hidup, kita jelas. Kalau kita jelas tujuan kita hidup nak dekatkan diri dengan Allah, insya-Allah kita akan selamat dunia akhirat. Selain tu, apa lagi tujuan kita hidup dekat dunia ni? Tujuan kita hidup dekat dunia ni adalah untuk berpesan-pesan dengan kebenaran dan saling menegur antara satu sama lain dengan melakukan segala apa yang Allah suruh kita lakukan di dunia ini, dengan menginfakkan harta ke jalan Allah, dengan berbakti kepada seluruh masyarakat, berbuat baik kepada semua orang, jangan menzalimi antara satu sama lain. Kita jaga ukhuwah silaturahim kita. Tujuan kita hidup adalah untuk memberi manfaat kepada ummah. Bukanlah kita hidup dekat dunia ni untuk seorang-seorang kita sahaja. Tak, kita hidup dekat dunia ni adalah untuk diri kita dan orang lain. Bukanlah kita nak jadi seorang yang selfish. Allah suruh kita jaga kemaslahatan ummah dengan saling bantu-membantu, saling sokong menyokong antara satu sama lain supaya kita tak berbuat perkara kejahatan yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, mari kita sama-sama menasihati kawan-kawan kita, saling tarik tangan kawan kita yang hampir-hampir kelemasan di luar sana dengan arus kemodenan pada masa ini yang sangat membimbangkan. Sebelum terlambat, kita tariklah tangan kawan-kawan kita sebelum mereka semakin hanyut, sebelum mereka semakin teruk dilanda arus kemodenan yang sangat membimbangkan pada masa ini. Okey, boleh-boleh kita kena jelas. Kita kena jelas tujuan hidup kita. Adakah kita redha pada hari ini? Contohnya kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi seorang suri rumah, tapi kita sendiri yang memilih kejayaan kita. Adakah kita nak jadi suri rumah yang biasa-biasa ataupun kita nak jadi suri rumah yang luar biasa? Pada masa kini, kita boleh memilih kejayaan kita dengan kita memilih untuk menjadi suri jutawan, suri rumah yang berilmu, suri rumah yang mampu menjana income ribu-ribu dan puluh ribu, dan yang paling penting,
kita mampu memberi manfaat kepada ummah, kita mampu untuk berkongsi rezeki dengan orang ramai di luar sana, kita mampu menjana ekonomi ummah dan kita bantu berkongsi rezeki sesama suri rumah, sesama pelajar-pelajar lepasan SPM, graduan universiti yang banyak menganggur. So kita kongsikan peluang pekerjaan yang ada pada masa ini, kita buat bisnes sama-sama. Yang penting kita kena cakna, adakah bisnes yang kita buat pada hari ini adalah bisnes yang patuh syariah, adalah bisnes yang menguntungkan dunia akhirat, ataupun hanya sekadar mengejar untung dunia sahaja. Kalau boleh dan wajiblah kita sebagai manusia untuk memilih bisnes yang untung mengejar akhirat. Sebabnya Allah dah janji, barang siapa manusia yang mengejar akhirat, insya-Allah dunia akan datang bergolek-golek rezeki kepadanya. Jangan kita risau hal rezeki yang bukan di tangan kita. Allah yang maha mengurus rezeki kita, Allah yang maha mengatur rezeki kita. Kita just buat apa yang Allah suruh dan kita tinggalkan apa yang Allah larang. InsyaAllah kalau kita jelas, kita akan dapat satu kunci sebuah kejayaan, iaitu hati kita redha dan kita banyak bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Hari ini Solehah nak kongsikan 5S macam mana kita nak menjadi kesayangan Allah dan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. 5S. S yang pertama adalah solat. Solat adalah perkara pertama yang akan Allah hisap di hari akhirat nanti. So pastikan kita sentiasa repair solat kita. Solat awal waktu, solat bagi kualiti yang terbaik kepada Allah. Jangan beri sisa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah sedekah. Kalau kita makin banyak bersedekah, insya-Allah kita akan menjadi manusia yang semakin kaya, manusia yang kaya jiwa, kaya hati dan kaya hartanya, insya-Allah. So banyakkan sedekah, the more you give, the more you get. Bersedekahlah, barulah kita semua akan kaya. Sebab dengan bersedekah, Allah akan sucikan harta kita. Allah akan keluarkan kita daripada sebarang malapetaka dan bala. Sebabnya, dengan sedekah akan menutup 70 pintu bala, insya-Allah. Yang ketiga, S yang ketiga adalah senyum dan sabar. Kita sebagai manusia memang tak lari daripada masalah. Semua orang ada struggle, semua orang ada ujian. Allah bagi ujian, hendaklah kita tahu Allah bagi ujian mengikut kemampuan kita. Allah tak bagi apa yang kita tak mampu. Sebab kita dapat ujian tu, sebab Allah tahu kita mampu. Kita boleh hadapinya dengan sangat lapang dada. Kita dapat hadapinya dengan sangat reda, insya-Allah. Sebabnya ujian Allah adalah tanda kasih sayang Allah. Dan yakinlah akan menyusul hadiah yang sangat indah selepas munculnya ujian yang sangat hebat. Ujian hebat adalah untuk insan yang hebat. Macam mana Allah berikan ujian yang hebat, macam itulah kejayaan yang sangat cemerlang akan datang dalam kehidupannya. Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Mengetahui. S yang keempat adalah syukur. Kalau kita sentiasa bersyukur, kita akan menjadi kesayangan Allah. Allah akan reda dalam perjalanan hidup kita. Kita manusia insan yang sentiasa bersyukur, selalu buat solat sunat duha, selalu bersedekah dan berterima kasih. Sebabnya, bila kita bersyukur, lagilah makin banyak kita nak memberi kepada orang lain. Lagi banyak kita nak membantu dan menolong orang lain yang memerlukan, insya-Allah. Konsep berkongsi rezeki dan kita tak abaikan orang lain ni dah tersemai di dalam hati kita bahawa Allah bagi aku rezeki lebih ni mesti sebab Allah suruh aku kongsikan rezeki yang lebih ni dengan orang ramai. So, inilah kesyukuran dan terima kasih kita zahirkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. S yang kelima adalah semangat. Seorang manusia yang nak berjaya mesti high energy. Energy ni adalah semangat. Kalau manusia itu sentiasa semangat, awali hidupnya dengan penuh rasa energi yang luar biasa untuk membantu ummah, untuk membantu masyarakat, masya-Allah, Allah akan berikan dia kejayaan yang berlipat kali ganda. Kalau emosi dia down, kalau semangat dia turun, semangat dia merudum jatuh, masih sedih, masih melayan kelemawan,
Sebab tu kejayaan dan rezeki susah nak datang dalam kehidupannya. Sebab rezeki sukakan orang yang sentiasa ceria dan bersemangat. Rezeki sukakan orang yang sentiasa berusaha tanpa putus asa. Never give up, don't give up, keep it up. InsyaAllah. So inilah 5S kalau kita jaga dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita akan mendapat redha dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas. Alhamdulillah kepada semua yang senaraikan list down kan Solehah punya nota 5S tadi. InsyaAllah kita sama-sama praktiskan. Solehah berkata daripada pengalaman hidup Solehah sendiri, macam mana Solehah dah bersama dengan bisnes, dan dunia bisnes ni dah masuk 8 tahun. Tapi Solehah bersama dengan dakwah FTR ni masuk tahun ke-5. So, anda boleh percayakan Solehah macam mana Solehah naik daripada level ke level, ada proses-prosesnya. Tak ada orang yang berjaya tiba-tiba hari ni dia mula bisnes, esoknya dia dah berjaya. Tak. Proses kejayaan ni memakan masa. You trust the process. Kalau kita percaya proses untuk berjaya ni, kita akan laluinya dengan sangat mudah. Kita follow the flow, trust the process. InsyaAllah kejayaan akan datang dengan sangat mudah dan kita sabar. InsyaAllah kejayaan tu adalah milik kita. Sebab kunci sebuah kejayaan ni adalah redha, dan kunci untuk syurga adalah sabar. Sabar dan redha digabungkan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. The successful people is amazing with good attitude in your life. So, jaga attitude kita. Buktikan bahawa kita mampu berjaya dengan kita ubah sikap kita. Kita buktikan kepada orang ramai bahawa kita mampu. Kita mampu buktikan pada keluarga kita bahawa dakwah FTR ni lah yang akan menyelamatkan kita dan kamu semua punya keluarga dengan sangat mudah, insya-Allah. So, inilah dia. Kunci kejayaan adalah redha. Anda faham maksud redha? InsyaAllah kejayaan adalah milik anda. Mudah untuk kita buka sebuah kejayaan dengan kunci yang sangat tepat. Dengan kunci yang tepat dan betul, barulah kita dapat buka pintu kejayaan dan pintu rezeki dengan sangat mudah. Kalau kita pilih kunci yang salah, kalau kita pilih kunci yang tak tepat, yang tak ngam untuk masuk pada pintu rezeki itu, maksudnya adalah attitude dalam diri kita yang tak betul, adalah attitude dalam diri kita yang masih ada lompong-lompongnya. Sikap kita, kita punya amalan kita mesti ada yang masih culas dan tak sempurna lagi. So, hari inilah kita belajar untuk improve dan sentiasa cipta banyak kejayaan untuk membanggakan dan menginspirasikan orang lain di luar sana, insya-Allah. Okey? Faham tajuk hari ni? InsyaAllah semuanya faham, dan semoga semua dapat ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkat hasil daripada perkongsian dan sharing ilmu daripada Solehah untuk anda hari ini. Kita refresh balik apa itu kunci. Kunci itu adalah kejayaan utama, nikmat cinta ilahi. Bila kita rasa nikmat dalam menggapai cinta Allah, maknanya di sini adalah bila kita rasa bahagia sangat, bila kita buat ibadah tu, kita rasa rindu sangat dekat Allah. Kita rasa tak nak stop. Kita rasa nak sentiasa ber-me time dengan Allah, sentiasa nak dating dengan Allah, nak tarik perhatian Allah, nak persembahkan yang terbaik kepada Allah. Inilah dia di mana hati kita sudah sangat jatuh cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rindukan ibadah kita rindukan untuk selalu bersama Allah. Tak nak lupa zikrullah, sentiasa berselawat dan sentiasa mengingati Allah dalam setiap apa yang berlaku, ujian yang melanda pada hari ini. Kita redha dan kita hanyalah berharap tawakal 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey, Solehah doakan agar semua yang menonton sharing ilmu pada hari ini sentiasa diberkati Allah, sentiasa dipermudahkan dalam setiap urusan kita hari ini dan hari-hari seterusnya. Doakan agar wabak COVID-19 akan segera berkurangan dan kita dapat lalui Ramadan dan Syawal dengan sangat sempurna. Walaupun kita hanya duduk di rumah, tapi ingatlah bahawa Allah sentiasa ada dengan kita. Banyak-banyakkan beramal, banyak-banyakkan aktiviti berfaedah dan aktiviti yang boleh mendekatkan diri dengan Allah. Tak ada apa yang mustahil. Walaupun kita duduk di rumah, kita masih boleh mengamalkan segala ibadah dengan hati yang sangat tenang dan sabar, insya-Allah. Okey? Terima kasih kepada yang sudi menonton sharing ilmu Solehah hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Solehah sangat menghargai kalian dan terima kasih kerana setia berdakwah bersama FTR dan menjadi follower terbaik untuk Solehah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.